Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna lailatul qadar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama pada malam ini kita dipertemukan di Masjid Jami'ul Ihsani Sijengkang. Terima kasih atas jemputan yang saya kira telah lama jugalah kita tak bersua, tak bertemu. Walau bagaimanapun takdir Allah, malam ini kita dipertemukan dalam usaha untuk sama-sama kita nak memperingatkan diri saya yang cakap dan semua sekali yang mendengar. Moga-moga semuanya dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita telah dikurniakan Allah umur yang panjang dan insya-Allah tubuh badan yang sihat sampailah kita ke Ramadan 1443 Hijrah pada tahun ini. Bukannya tak ada dalam kalangan kawan-kawan kita yang teringin sangat nak bertemu dengan Ramadan tahun ini, namun Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi mereka, dijemput mereka lebih awal berbanding kita. Kalau yang paling dekat sekali kawan saya lah, ada seorang tu lagi seminggu nak Ramadan baru ni, dia memang kerap duk berwhatsapp dengan saya lah, duk tanya beberapa lah hukum hakam, tanya pasal puasa, tanya pasal Ramadan, tanya pasal witir. Dalam satu malam boleh ke buat sampai 2 witir, boleh tak boleh malam ni buat, esok pagi qiyamul buat lagi witir. Banyaklah soalan-soalan dia, maknanya dia dah tak sabar sangat nak bertemu dengan Ramadan. 3 hari sebelum Ramadan dia meninggal dunia. Jadi saya sangat terkejut lah. Pasal apa? Dia orang yang kita kata tak adalah dengar, dia ada kencing manis lah, tapi tak adalah kata bunyi yang lain-lain yang kronik-kronik itu tak ada. Tapi itulah maknanya dalam ramai-ramai di kalangan kita tak semuanya terpilih untuk dapat masuk ke dalam Ramadan. Maka satu perasaan yang kita kena ada adalah rasa bertuah, rasa beruntung dapat masuk dalam Ramadan. Dan sebagaimana doa yang kita bacakan tadi ramai-ramai tadi, Allahumma ja'al fi hazihi lailati syahri syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin. Ya Allah, jadikanlah pada malam yang penuh kemuliaan ini kami di kalangan orang-orang yang bertuah, orang yang berjaya, yang maqbulin. Maqbul maknanya yang diterima amalan kami. Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin, dan janganlah ya Allah engkau jadikan kami di kalangan orang yang rugi, orang celaka. Siapa? Orang yang mardud. Mardud, kalau haji kan haji mabrur sama haji mardud. Jadi yang mardud tu apa? Yang ditolak amalannya, baik puasanya, baik tarawihnya, baik apa sajalah, sedekah, bagai semua apa lagi yang dia buat, ditolak oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Moga-moga kita termasuk dalam kalangan yang diterima amal kita. Ramadan al-Mubarak, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kemuliaan Ramadan ini adalah pada wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilati syayatin wa fi riwayatin wa suffidati syayatin. Bulan Ramadan ni yang seronok, yang gembira, yang rahmatnya itu adalah kerana bulan di mana dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu neraka, setan-setan semua kena ikat habis. Kita ni jangankan kata pintu syurga dibuka, bazar kembali dibuka pun seronok. Menarik nafas. Oh, 2 tahun tak berasa roti john, 2 tahun tak berasa murtabak telur basuh, 2 tahun tak merasa nasi lemak anak dara, mak janda, ibu tunggal, apa lagi, air katira, cincau, soya, tebu. Oh, 2 tahun tak merasa. Tahun ini, oh, kembali dibuka.
Sebab itu orang beriman dia memandang Ramadan ni sudut pandang dia lain. Itu yang Nabi sebut, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nabi kata siapa-siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, Allah akan ampun dosa-dosanya yang telah lalu. Syarat mesti dengan iman. Orang ada iman ni lain, tanya kat dia, macam mana Ramadan tu ni bang? Oh sonok. Sonok. Oh dapat rapat kembali, dapat imarah balik. Dulu mana dapat macam ni, jarak-jarak kita semua. Lepas tu kurang pula tu. Oh ini ramai, penuh. Kemudian apa lagi? Nanti ni habis ni ada yang buat tadarus Quran lagi. Tadi pengumuman esok ada kuliah subuh lah, duha lah. Padat program ah. Memang meriah lah Ramadan kali ni. Itu bahasa orang ada iman. Kalau orang tu bukanlah tak ada iman, ada juga tapi tak apa nak tebal sangatlah iman dia. Macam mana Ramadan tu ni bang? Tahun ni paling best lah. Maghrib awal sikit. Lagi teruk ada orang pergi azan lagi awal sangat, janganlah awal sangat, batal habis satu kampung semua. Oh ni maghrib awal 20 lebih lah. Biasa dulu 7.32, tahun ni 7.20 lebih. Oh syok tahun ni Ramadan. Dia macam tu, dia pandang yang itu. Ketentuan sama tak? Kan? Tahun ni ada bazar, tahun ni jalan tar raya cari butang baju Melayu. Oh ini Ramadan lah best. Itulah saya kata, bukanlah kata tak ada iman langsung, ada iman tapi macam tu lah. Bandingan kita hak orang insya-Allah kita nak memburu ni. Sebab itu Nabi juga sebut di ujung hadis, Nabi kata keberkatan Ramadan ini setan-setan habis semua kena ikat. Walaupun kata para ulama, antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan syaitan yang dibelenggu, syaitan yang diikat itu adalah syaitan-syaitan yang berpangkat tinggi lah. Syaitan ganah-ganah ni, CEO, COO, Board of Director, ahli lembaga pengarah. Yang tu yang syaitan yang kena ikat, kena belenggu. Kan, yang pangkat tinggi-tinggi kan, 42, 54, jusasi, tu yang kena ikat. Jadi makna kalau penjawab awam lah, di kalangan syaitan, bukan orang, syaitan, kerajaan syaitan. Tapi kalau kita bayangkanlah ya, maknanya yang kena ikat, yang kena belenggu, kena tambat semua yang pangkat besar-besar. Artinya yang bawah-bawah ini, yang setan-setan yang kecil-kecil ini ada lagi. Yang praktikal, yang intern, yang tadika, masih lagi berkeliaran, berlari-lari. Jadi maknanya tuan-tuan ni kalau terpesona juga dengan maksiat-maksiat ni, maknanya dengan budak tadika mukalah. Bayangkanlah kalau pengarah dia mari, ketua pengarah dia turun, bengkok. Dengan budak tadika dia pun dah kena dek, baru nak buka Quran menguat kat 4 kali. Macam Parkinson tu, menggigil menguat. Mengantuk sangat sahur tadi. Oh ya Allah, baru nak baca Quran menguat. Tarawih panjang sikit mengeluh, panjang pula malam ni. Biasa tabat yada izaja. Malam ni Ali Imran pula panjang baca. Kau tahu main surah Petronas. Ya Allah kau. Itu barangkali lah setan-setan praktikal tu datang kacau. Pasal bos dia teropong dari jauh. Pasal dia kena PKPD, dia punya bos-bos semua. Dia taklah lockdown terus PKPD ya. Dia tak boleh ke mana-mana. Dia tengok, dia usah daripada jauh. Oh, penuh juga masjid ya. Korang ni dahsyat Masjid Jamiul Ihsan ni. Itu setan tengok daripada jauh. Maka sebab itu ambil peluang dalam Ramadan kita ini. Dan malam ini saya diminta untuk membicarakan satu tajuk. Oh tadi tu mukadimah tu, ni mau masuk tajuk InsyaAllah kita paling awal berhenti ke 11.30 lah kot. Boleh tuan-tuan tak? Boleh? Boleh. Tuan-tuan semua, keluarga bersama menghidupkan Ramadan. Keluarga bersama menghidupkan Ramadan, tu tajuk kita. Saya rasa begini, dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, paling-paling tidak hidupkanlah beberapa amalan ini. Paling pemalas pun, paling rasa berat pun, tolonglah imarahkanlah beberapa amalan ini yang dia hanya setahun sekali saja nak merasa, khususnya dalam keluarga kita. Apa amalan-amalan tu? Pertama, tolonglah jangan tinggalkan amalan bersahur. Amalan bersahur. Amalan sahur ni bagi kita yang dah berumur ni, insya-Allah lah, pasal kita daripada kecil dah diajar. Tak pun kalau kita ni tak sahur kan ada pula masuk angin perut tu nanti.
Yang kita nak fokuskan sekarang ni, yang kita nak pesankan ni anak-anak ni, adik-adik mana-mana ada dalam majlis ni atau yang di rumah tengok Netflix lagi tu, kita nak pesan kat dia orang tu semua, bangun sahur dik oi, bangun. Pasal budak-budak ni kadang kita dulu pun serupa juga, bengong depan meja makan tu, tak nak masuk tak lapar, tak tengah malam lah bagi budak kan, nak sumbat alamak, tak masuk. Time 7:30 tu sungguh lapar sungguh dak ni, sebelum subuh lagi nak makan apa. Jadi budak-budak kan, macam mana pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan pada kita, kalau pun rasa tak ada modal, tak ada idea apa nak makan pagi tu, rasa macam perut tak berasa lapar sangat ataupun tak boleh masuk lah berat-berat pagi-pagi ni, memang ada orang macam tu, dia tak tahu tekak, dia tak boleh terima makanan awal pagi sangat. Nabi pesankan apa? Fala tad'u walau ayyajra'a, jangan kau tinggalkan sahur itu walaupun hanya sekadar jur'atan min ma'in, walaupun hanya sekadar segelas air kosong, jangan tinggal. Dan tapi saya ingat orang kita paling-paling yang air kosong ni biasanya lah yang jenis sedar-sedar lagi 5 minit nak subuh. Time tu dah tak ada apa dah. Imsak lah, kadang imsak pun dia tak sempat apa dah, capai apa mana ke imsak baru tekan nasi. Tengah basuh beras lagi. Imsak baru tekan nasi, pukul 7 makan nasinya. Jadi Nabi pesan, bukanlah Nabi ni nak suruh minum air sangat pun. Nabi nak suruh kita hidupkan sahur tu. Waktu sahur tu jangan duk tidur lagi. Engkau ni Ramadan tak Ramadan sama 6:30 bangunnya. Awal lah sikit bangun Ramadan ni, entah tahun depan meninggal dah. Awal sikit bangun ni Ramadan ni. Walaupun segelas air kosong Nabi sebut. Betul mama tak makan, minum air kosong. Dapat pahala yang Nabi suruh tadi tu. Air kosong Ustaz, makan ada yang paling simple punya lah, simple. Tak maulah popiah basah murtabak semua tak boleh masuk pagi. Nabi pesan, ni'mas sahurul mu'min at-tamru. Nabi kata sebagus-bagus sahur orang, menu sahur orang beriman itu adalah tamar. Apa dia tamar? Tamar apa tamar? Kurma. Kita kurma semua kurma, kurma kering. Dia kering. Dia kurma ni ada beberapa jenis. Tamar, kurma kering, rutab, kurma basah. Kurma basah ni yang lembek-lembek, orang buat tahnik baby tu, buat tahnik budak tu. Tu yang rutab, jangan bagi yang tamar, keras. Lekat tekak budak tu. Jadi bagi yang lembek-lembek tu. Rupanya kalau rutab, Nabi sallallahu alaihi wasallam guna untuk berbuka. Kurma kering sahur. Mungkin ada yang malam ni baru pertama kali dengar, ada basah kering. Kami pula ustaz, selagi tak habis kotak tu yang berhormat bagi apa tu, yang masjid bagi, yang bank mana bagi tu, yang tu pula selagi tak habis Ramadannya. Yang sahur, yang berbuka, kurma, tak apalah, terpulang lah. Tapi kalau nak pahala kita cerita tadi tu, itu markah dia lebih sikit. Makanlah kurma, tamar, kurma kering sekalipun. Tak ada kering, ambil lah kurma apa menjadilah, makan je lah tuan-tuan. Sekarang ni kurma macam-macam sangat. Sekarang ni tangkai, tak ada tangkai, kurma Palestin, mejul tak mejul apa tu, besar-besar tu kan. Makanlah tuan-tuan. Yang penting hidupkan waktu sahur. Malah Nabi SAW sebut dalam hadis, apa kata Nabi? Tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Bersahurlah kalian semua, sebab pada waktu sahur itu berkat. Kata Imam Nawawi, berkat pada sahur ni ada dua. Pertama, berkat pada amalan. Dia waktu sahur ni, dia antara waktu-waktu paling bagus sekali amalan apa? Istighfar, doa, solat taubat. Waktu sahur. Waktu sahur. Lepas itu kalau tuan-tuan pernah dengar ada hadis qudsi, Allah Ta'ala menyebutkan, inilah ahamu, aku, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, aku ni kalau ikutkan geram marah murka pada seluruh penduduk bumi, nakkan aku azabnya semua satu bumi ni, semua perangai macam-macam sangat ni. Elok-elok jadi jantan, nak tukar jadi yang lain pula, apa perangai pelik-pelik lah perangai korang ni. Kalau ikutkan Allah Ta'ala nak murka, dia nak azab semuanya. Akan tetapi apabila Allah Ta'ala melihatkan pada dua golongan ini, saraftu azabi anhum,
Allah Ta'ala bertukar kemurkaan, tak jadi cancel nak mengazab. Jadi kita dalam hidup ni, walaupun entah wabak lah, banjir lah, puting beliung lah, apa berlaku kebelakangan ni, sikit sebanyak kita kena terima kasih lah pada dua golongan ni. Gara-gara dua golongan ini, kita semua Allah Ta'ala tak jadi nak murka, tak jadi nak marah. Siapa dia? Inna umari buyuti. Pertama, orang-orang yang menghidupkan rumah-rumah Allah. Lepas tu orang rajin datang masjid, kita kena ucap terima kasih. Banding kami yang kadang-kadang ni, yang mana rajin siang malam, asal azan start motor pun start azan, start motor azan. Macam itulah dia ulang alik rumah, masjid rumah ni. Dia orang ni lah penyebab Allah Ta'ala tak jadi murka. Tu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala tak jadi murka pada seluruh penduduk bumi yang kita ni semua adalah gara-gara siapa punya? Iaitu orang-orang yang wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar, minta ampun pada Allah pada waktu sahur. Jadi kalau orang soleh ni, waktu sahur tu peluang keemasan. Sebab apa? Waktu sekarang talian sibuk, engage. Kalau telefon tu dia dia banyak sangkut lah telefon. Talian tu sibuk, ramai orang berdoa ni, ramai berdoa. Tadi berdoa masjid, luar negara berdoa, semua berdoa. Tapi waktu sahur tak semua orang berdoa. Jadi talian tu lancar, bebas tol. Tuan-tuan faham tak ni bahasa telefon ni? Maknanya tuan-tuan nak telefon Allah tu direct. Dia tak pakai pejabat setiausaha dah. Direct bilik tuanku. Macam tu. Direct tuanku sendiri jawab. Itu waktu sahur. Sayang, sahur makan je. Apa doa pun tak, apa semayang pun tak buat. Dah lah bulan lain payah nak bangun waktu-waktu tu. Dah dia makan lepas tu subuh setengah jam lagi. Tidur dulu. Tidur dulu. Sebenarnya kalau kuat sangat tidur, kita tak panggil golongan tu membuta. Kita panggil itu latihan untuk meninggal dunia. Tu kerap sangat. Pada subuh sampai ke maghrib baru bangun tu. Payah semua jadi. Itu yang pertama ya. Tolong. Imam Nawawi kata pertama berkat amalan. Kedua, sahur ini berkat dia pada apa? Berkat badaniah, berkat pada badan. Memang sungguh pun orang kalau nak berjaya bangun awal pagi. Niaga kedai pukul 11 baru buka, apa cer. Niaga nasi lemak pukul 11 pagi baru buka. Kalau bukan Ramadan lah. Lepas tu sibuk tu, ni pelanggan tak ada. Kau buka kau berapa? Saya tak faham jenis orang macam ni. Tengok kalau selain Ramadan kan, jenis pacak kemah siap-siap. Orang kelang kabut datang ke masjid, dia pacak kemah dulu, dia nasi lemak siap, dia pun mari semayang, habis semayang dia pun jaga. Yang itu yang berbesen-besen habis nasi lemak dia tu. Rezeki berkat badan pun sihat orang sahur ni. Dia sebenarnya makan paling penting dalam satu hari, makan paling penting makan waktu bila? Orang diet kan sekarang kan musim semua diet, kayuh basikal, panjat gunung apa bagai lagi kan, brisk walking semua kan. Tuan-tuan tahu kan, makan paling penting bagi seorang manusia dalam sehari itu makan bila? Makan di waktu pagi. Orang putih kata apa? Breakfast like a king, makan pagi macam raja. Lunch makan tengah hari like a prince, macam putera raja. Dia putera raja dia kurang sikit pada raja, yang lawan tu kurang sikit. Dinner makan malam like a beggar, makan malam macam pengemih. Pengemih kan dikutik-kutik mana ada sikit-sikit lapik-lapik tidur. Tapi bagi kita terbalik kot. Dinner like a king. Saya dulu adalah ustaz-ustaz kita pun belajar Mesir pun tahu istilah more ni tak ada di sana. Dan memang pun dalam hadis pun tak ada. Wal more tak pernah dengar. Tak ada. Tapi kita ni orang tua-tua kita dulu mewujudkan more itu bukannya apa. Meraihkan Tok Bilal, Tok Imam kan kering tekaknya. Fala minallah wa ni'ma ma'bud. Tu kan subhanallah ma'bud. Baru rakaat ke-6 dah autiru wa majidu. Begitu. Punya letih kering tekak dia pun. Sebab itu diwujudkan more yang lebih-lebih berbuka iftar tadi tu. Bukannya ramai datang pun, dia bawa ke more. Tak apa, janganlah marah sangat orang tu. Mana ada more ni, Nabi tak pernah buat. Orang macam tu pun kita hulur kat dia, ambil
Ambil. Ambil. Makan malam boleh, tapi kalau ikut pakar-pakar
pegang. Kawan kita pengumpul Marvel, kartun Marvel tu, Loki punya tongkat dia pegang. Oh dahsyat, mujur tak Thanos dia pegang. Lepas tu baca pula skrip yang Jaih Selangor punya. Habis Sultan Selangor mah bila doa tu dia kalau biasanya doa pemimpin tak apa dah. Oh semua Sultan semua sebut. Oh maknanya memang tak boleh lupa lah. Baru dia tahu selama ni kan khutbah dia lena. Baru dia tahu celik tu, baru terpayah tu rukun-rukun khutbah, baru dia tahu mana selawat dulu, pesan takwa yang mana, apa doa muslimin muslimat, baru dia tahu rukun-rukun semua. Seronok tuan-tuan. Mana nak dapat lagi kenangan macam tu? Mana tak dapat dah. Tapi macam mana pun akak-akak di belakang sana, janganlah pandang rendah pada suami-suami. Dia boleh jadi imam tu kira rahmat tau. Walau qul huwallahu manjang. Tapi qul huwallahu pun bukanlah ayat yang kita kata macam tak ada standard. Dalam hadis Nabi SAW sebut, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Kata Nabi SAW, siapa-siapa dalam satu hari, Ramadan tak Ramadan, satu hari dia baca qul huwallahu 10 kali, tak cakap pun tuan-tuan pun tahu amalan bersedekah ni. Cuma paling mudah sedekah ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajri la yanqusu ajru sa'im syai'ah. Nabi kata siapa yang sponsor, yang taja orang berbuka puasa, Allah Ta'ala akan copy paste macam mana bahasa WhatsApp ni, bukan dari grup sebelah, copy pahala kawan tu, paste ke kita. Ambil photostat photostat pahala dia, yang yang ori ada kat dia, yang salinan punya pahala mari kat kita tu. Tuan-tuan bayangkanlah, tuan-tuan belanja, orang yang makan tu pula, uish, tok-tok guru mana tah, penceramah ke, besar pahala. Kalau nak kita boleh bagi nombor akaun. Tuan-tuan tak faham kan? Tuan-tuan duduk diam-diam saja, akhirat nanti bila pula aku ceramah ni, bila dapat pahala ceramah, Quran pun tak habis aku ni. Ada
pada mana-mana jiran ni besar pahalanya. Kalau dulu orang tua-tua kita rajin masak, jadi kita ni anak-anak pergilah hantar. Tapi masalahnya pinggan tu tak datang balik, tu yang geram tu. Kita bagilah bihun ke mi, mak kita masak, ingatnya tak balas balik pun tak apa, pinggan tu kasihlah balik. Hampir raya tak pergi balik. Tak bagi balik. Tu dulu punya cerita seronok. Sekarang kita tak masak sekalipun, banyak tunjuk-tunjuk sajalah ni. Pergi ke bazar tu tunjuk-tunjuk dalam banyak-banyak kuih tu. Ingatlah kejiran sikit. Ini murtabak ni. Kan. Ingat seorang jiran kita tu dia suka sangat ni makan lokcing apa tu. Dia suka. Belilah sikit untuk dia. Apa tu takoyaki. Dia suka takoyaki sotong. Belilah sikit walau dia gaut, belilah. Kan kok ada jadi ubat ke Ramadan kan. Tu. Niatkan macam tu dan suruh anak-anak kita buat, bagi pada jiran tu, bagus tu amalan gitu. Dan lagi satu, saya kira amalan ni kalau saya tak sebut tak melengkapi salah satu daripada sunnah penting dalam Ramadan. Apa dia amalan dia? Menghidupkan bacaan Al-Quran. Kita ni tuan-tuan, maaflah, dalam Ramadan ni sangat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhibbu an asma'u min ghairi, aku suka sangat nak mendengar Quran dari mulut orang lain. Maknanya selain daripada kita baca sendiri Quran tu, mendengar orang lain baca Quran pun sunnah. Jangan pula lepas ni kita duk dengar kawan kita duk dengar manjang Quran. Kau ni asyik dengar nak baca. Dengar pun sunnah tau. Dengar pun sunnah. Nabi pun suka dengar Quran itu dibacakan dari mulut orang lain. Jadi maknanya tuan-tuan dah kering tegak rumah kali baca daripada pagi. Okey, tuan-tuan pasanglah YouTube ke MP3 ke apa. Paling-paling pun tuan-tuan dengar tu Imam Tarawih kita baca Quran tu pun pahala dah tu, berganda-ganda pahala tu. Dapat pahala mendengar.
Tapi alhamdulillah lah, tadi saya sempat jugalah bersama dengan tuan-tuan. Hujung-hujung dah saya pun sejam daripada rumah saya mai sini. Jadi sempatlah imam-imam muda ni tahniah saya ucap Masjid Jamiul Ihsan ni tahniah kita ucap. Dia kalau boleh tarawih ni maaf, bukanlah yang orang lama tu tak layak jadi imam. Tapi kalau boleh dia yang ada tenaga sikit, alunan dia pun alunan yang orang dengar tu sayang nak rukuk orang syok, oh sedap, alah rukuk dah, sedap dia rukuk pula, itu syok. Suara-suara orang muda-muda ni bagus. Kalau orang lama-lama ni, kalau dah tak ada pilihan, ambil je lah, buat macam mana kan. Kita komplain lebih-lebih pun tak boleh juga kan. Payah cerita. Saya dulu pernah sekali macam ni lah, dipanggil ceramah, last sekali lepas witir baru ceramah. Jadi saya pun ikutlah daripada tarawih apa ni, isyak kot masa tu. Kenalah Tok Imam, tapi duduk belakang lah Tok Imam tu. Kalau saya dekat depan dia tolak saya dah, tapi dia duduk belakang kali Tok Imam tu. Memang saya ingat, tak tahulah dia ada tak lagi imam tu. Macam tu lah bacaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk pula tu. Alhamdulillah. Dia tenggelam timbul baca. Dalam hati kita, jauh lagi perjalanan ni. Jauh lagi perjalanan kita ni. Kau apa aku nak ceramah ni. Habis-habis main isyak, cuik orang sebelah. Nanti tarawih imam ni juga ke? Ni lah imam kami tiap-tiap malam dia. Memang saya tengok jemaah semua muka redha je yang mari. Macam dah tak ada pilihan orang lain. Dia je lah paling cergas di kalangan kami pun. Gitu. Itu yang kita sebut tu. Biar muda-muda, bukan apa, kita jadi cerah mata, semangat sikit. Tapi kalau muda pun biarlah hafalan dia bagus. Kalau dia sangkut, payah juga kalau menyangkut-nyangkut pun. Nak harap yang belakang sambung, payah. Belakang ni banyak pok ye banyak. Mana yang ngapal lagu SG Bank bolehlah sambung, mana dia tahu. Sabihi gagah ingat sikit kan. Wallahu a'lam. Cukuplah dekat ni tuan-tuan, sembang-sembang je lah kita malam ni, sebab kita pun sekadar untuk nak memperingatkan diri yang cakap dan semua yang mendengar. Lebih-lebih pun tuan-tuan mata nak kuyu dah tu, lebih gelap mata kuyu macam tu pun dia. Jadi sudahlah setakat ini saja. Yang penting kita doa pada Allah agar Allah bagi kesihatan pada kita dan kita termasuk dalam kalangan diampun Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi pada pihak masjid dan seluruh kepimpinan kampung dan semua yang hadir pada malam ini. Moga kita bertemu dengan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, dan akhirnya dosa-dosa kita diampun oleh Allah SWT, dan sehingga dapat bertemu dengan Ramadan tahun hadapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.